الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah pertama dan semestinya kita merafakkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia daripada Allah. Yang ni tuan-tuan dan puan-puan, yang ni malam ni dapat kita bertemu, berkumpul, mendirikan salat maghrib berjemaah, seterusnya duduk dalam majlis ilmu. Assalamualaikum. Seperti mana kata baginda Nabi SAW, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Bila mana kamu melewati taman syurga, maka duduk dan singgah. Saya terkejut dah tengok kamera banyak. Macam Abang Faizal kata macam buat press conference, macam buat sidang media. Bolehlah saya buat pengumuman tergempak sikit. Betul lah malam ni pakai baju Perikatan Nasional ni, warna ni. Tuan-tuan dan puan-puan, malam ni kita menyambung lagi kita punya pengajian kitab Madza Khasiral Alam bil Hintatil Muslimin. Apakah ruginya dunia dengan kemunduran umat Islam? Kita masih lagi dalam fasal yang kedua, iaitu keruntuhan dalam kehidupan umat Islam. Kita malam ni kita masuk kepada bagus dia. Kita masuk kepada subtopik yang seterusnya, nombor berapa? Saya 169 Dr. Noh. Yang timbulnya bid'ah dan kesesatan tu kan. Ini Nabi kata yusallimu rakibu ala mashi kan, orang yang berjalan salam orang yang duduk. Tak apalah, dia ambil yang tu kot. Tak apa. Baguslah. Baik. Jadi malam ni kita sambung subtopik seterusnya sikit, iaitu timbulnya bid'ah dan kesesatan. Itu kita dah cerita, saya ingat 2 bulan lepas. Kemudian saya nak pergi terus kepada pengingkaran dan pembelaan agama dalam kalangan muslimin, dan juga ada cerita sikit tentang perang salib. Baik, boleh no? Baik. Bulan lepas tak ada, saya bercuti sebulan kerana ada sebab tertentu lah. Sabar saya punya tu lah, saya punya anxiety tu lah, dia bermusim. Selalu lama sikit bila kita dah hazard elok sihat tu, dia mula makan merapu. Bukanlah makan merapu, makan kalau orang biasa pun boleh makan je, roti canai apa semua tu. Cuma untuk orang yang GERD anxiety ni, dia tak boleh. Tapi bila saya sihat sikit, saya mula nak makan balik aiskrim, kadang-kadang coklat sikit. Dia musing terus-terus, rasa dunia ni berputar musing, nak pijak pun tak stabil. Saya tak boleh pi lah. Saya kata saya cuba juga pi. Saya ingat yang mana yang lah banyak di Padang Serai tu. Tak boleh pi, saya stop tengah-tengah kuliah. Tak ada sakit je, tak ada jadi pening. Jadi pening nampak lagu. Kalau kat sini tak apa, ada doktor. Sana tak ada doktor, saya berhenti kuliah. Lepas tu dia jadi panik, jadi fobia. Jadi saya buat keputusan, saya kata tak apalah, saya stop dulu sebulan. Saya rehat dulu. Lepas tu saya kawal balik lah makan. Mula lah banyak balik buah-buahan, sayur banyak balik. Jadi untuk orang yang GERD dan anxiety ni, ingat, penyakit ni bagus sebenarnya. Sebab apa? Penyakit ni Allah nak suruh kita jaga makan, Allah nak suruh kita jaga hati, Allah nak suruh kita jaga mulut. Bila kita main benda tu, tuan-tuan, kita takut nak kata kat orang. Pasal kita rasa macam mati tu sejengkai. Kemudian makan kita jaga sungguh-sungguh. Pasal silap makan lagi, dia pening balik. Satu lagi perangai pun kita jaga. Pasal kita duk fikir kita ni tak lama dah, rasa dunia ni sempit. Kadang-kadang saya duduk termenung, sedih keluar air mata juga kan. Ya Allah, aku ni baru 33, awak lah jadi macam ni kan. Pi dah cek doktor semua, tapi yalah disebutkan GERD tu lah, gastrik tu lah. Kemudian macam tu lah, fikir tak apalah, mungkin Allah nak bagi apa-apa kot. Saya pinjam kata-kata Abang Jeb pasal kereta masa tu on the way nak pergi KL. Dia kata hampa tahu tak, pandangan saya, Abang Jeb kata, dia tak sebut saya kan, dia kata pandangan Abang Jeb ni, orang-orang kena GERD dan anxiety ni, dia kata boleh quote ni, buat kerat video ni. Orang-orang yang kena GERD dan anxiety ni Allah pilih. Al-Fadhil Abang Jeb kata, pasal Allah pilih mereka ni untuk jaga makan. Allah pilih mereka ni untuk jaga perilaku, jaga mulut, jaga lidah.
dan jaga fizikal. Saya bila saya kenal ni, saya mula banyak senaman, banyak naik basikal, banyak hari-hari saya akan pastikan 10,000 langkah, dan juga lari tak boleh, paling kurang pun 2 hari sekali kena lari juga, 4 kilo, 2 kilo, 4 kilo. Jadi ada Allah nak sediakan pada masa depan ni untuk orang-orang golongan GERD ni, para pesakit GERD dan anxiety ni, Allah nak sedia mungkin tentera Imam Mahdi. Tak kita kok orang kat video ni kena pula. Tapi tak tahulah, kita ambil positif. Dia apa-apa pun sekarang tuan, bila kita kena apa-apa pun kita kena ambil positif side. Tapi tak apalah, tak apa fikir banyak tentang tu, nanti dia trigger. Biarlah. Tapi alhamdulillah, ala kulli hal, malam ni saya kembalilah, I am back. Dan ini malam ni malam yang pertama di surau tuan-tuan. Surau tuan-tuan malam ni malam pertama lah. Dan tengok video kamera pun banyak, alhamdulillah. Mudah-mudahan ni sebagai satu permulaan yang baru. Saya ingat saya tak mau dah nak relax, tak mau lah nak kenal sekali lagi, tak mau, tak larat dah. 3 kali dah ni, setahun sekali dia mai. Saya ingat mudah-mudahan tuan-tuan yang tengok di sini dan di video nanti tolong doakan, mudah-mudahan ini yang terakhir. Saya akan kembali normal. Bila kembali normal, lagu orang lain ni tak ada pening-pening melayang ni. Saya ingat saya nak pergi tour Malaysia lah kan, Johor, KM, Melaka ni banyak dia panggil, tapi saya tak boleh pergi, takut naik kereta jauh. Tuan-tuan doakan lah, saya nak kembali macam dulu. Ramai orang tengok kurus bukan sebab sakit, kurus memang sebab saya diet. Saya stop gula sebab saya tengok video kata gula lah sebab penyakit banyak kan, jadi saya stop gula. Jadi itulah nampak steady sikit ni ya. Orang nampak lagu sakit, padahal saya rasa macam lagi okey. Bukan apa, kadang-kadang bila kita baca komen, kenapa ustaz kurus sangat ni, sakit apa ni, ya Allah kesiannya, saya lagi teruk bila saya baca. Mesti jadi lagi tak boleh duduk. Jadi saya bagi disclaimer sihat-sihat, jangan komen macam tu, saya sihat. Baik, saya sambung lah. Tahu saya tak baik. Baik, sambung. Timbulnya bid'ah dan kesesatan. Siapa kata ni? Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi. Tapi kita kena faham bila kita sebut bid'ah, bolehkah kita tak guna perkataan bid'ah? Kita tak mau sebut perkataan bid'ah sebab dia sensitif. Tak boleh. Sebab bid'ah ni perkataan daripada Rasulullah SAW. Memang wujud. Cuma dalam kita nak memahami bid'ah itu, kita berbeza-beza. Ada orang dia kecilkan skop bid'ah tu, dia faham hampa ni kalau Quran Sunnah lebih pada tu, hampa langgar sikit, hampa bid'ah. Ada orang yang dia meletakkan bid'ah itu dia pada ruang yang fleksibel, selagi mana dia ada dalil yang menyokong dia, maka dia masih duduk dalam lingkungan yang tidak bid'ah lagi. Bahkan kalau dalam mazhab Syafi'i sebut tentang bid'ah yang mahmudah, yang terpuji dan yang tertolak, sebab Sayyidina Umar sendiri guna perkataan bid'ah ini. Bila Sayyidina Umar kata, bila dia buat pengumpulan orang sembahyang tarawih, bagi berkumpul ramai-ramai sembahyang dalam satu imam, maka Sayyidina Umar kata, ini adalah bid'ah yang terbaik yang aku buat. Maknanya Sayyidina Umar iktiraf perkataan itu. Dan kefahaman Sayyidina Umar tentang perkataan bid'ah itu tidaklah sesempit seperti mana yang difahami oleh setengah orang sekarang. Baik. Tapi ala kulli hal kita berlapang dada lah. Kita berlapang dada. Baik. Kita akan tengok Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi pula, dia faham bid'ah lagu mana yang dia cuba sampaikan kat kita ni. Baik. Dalam perkembangannya Islam yang sudah bebas dari kemusyrikan, kesesatan dan kebodohan itu mendapatkan cobaan dalam kehidupan kaum muslimin dengan timbulnya berbagai macam bid'ah. Ini banyak memudarkan cahaya keaslian Islam yang sebenarnya. Padahal yang membedakan umat Islam dari umat yang lainnya adalah berkat agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu sendiri. Kelebihan agama ini terletak pada keaslian dan kemurniannya. Kelebihan agama ini adalah kerana masih asli seperti yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam konteks ini Maulana Abu Hasan Ali An-Nadwi menyebutkan tentang pembid'ahan yang berlaku di sudut akidah. Di sudut penokok tambahan amalan yang di luar konteks tu, yang tidak ada dalil yang boleh menyokong dia tu. Selagi mana dia duduk dalam ruang lingkup yang masih ada dalil yang menyokongnya, maka kalau nak sebut juga bid'ah, tapi dia fall into bid'ah mahmudah, ataupun dia boleh disebutkan sebagai tidak bid'ah. Tetapi bid'ah yang dimaksudkan dalam konteks ini ialah bid'ah yang bersifat macam kita pernah sebut dah 2 bulan lepas kan, tentang Khawarij, tentang pemahaman Jabariyah, tentang pemahaman Qadariyah, tentang pemahaman Mu'tazilah yang terlalu melampau dalam meletakkan Tuhan, yang terlalu berlebih-lebihan. Dan benda itu kembali sekarang ni. Dia berulang balik. Tambah pada zaman moden dan zaman semua orang boleh bercakap agama, semua orang boleh bagi pendapat, dia makin main macam-macam.
Nah, ingat tak dulu ada seorang figure dia kata dia faham Allah macam apa satu aura apa benda ada katakan. Itu juga bid'ah kalau nak ikut tu. Bid'ah pemikiran tentang meletakkan Tuhan. Ya, baik. Maka itu yang terjadi. Ya, jadi keaslian itu hilang. Saya bagi contoh yang paling mudah sekali tuan-tuan, iaitu bila mana apa nama ni 5 orang soleh pada zaman Nabi Nuh meninggal dunia. Maka mereka mula mengada-adakan benda baru. Tapi benda baru yang mereka buat tu apa? Sampai tahap berhala. Mereka buat berhala untuk 5 orang soleh tu. Wadda, Suwa, Yaru, Ya'u, Nasra. Dengan pandangan 5 orang soleh ni kita ukirkan batu dengan tujuan hanya untuk memperingati, bukan untuk menyembah. Lama kelamaan mereka mula menyembah 5 itu, maka menjadi berhala. Itu bid'ah di sudut yang saya maksud tadi, yang besar itu, yang akhirnya menjadikan agama itu tidak asli lagi. Kemarin saya tengok satu video dia lalu dekat saya punya newsfeed. Seorang pengkaji luar, orang putih tapi saya rasa di Islam kot. Dia tuan-tuan mesti tengok, saya ingat di depan dia ada koleksi Bible tu. Tengok video tu, dia kata di depan saya ada koleksi Bible daripada kurun ke 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Dia tunjuk ni koleksi Bible yang asli. Dia kata apa? None of them are identical. Dia kata tak ada satu pun yang sama. Dia kata yang ni dengan yang ni tak sama, yang ni dengan yang ni tak sama. Tak ada satu pun sama. Lepas tu dia ambil naskah Quran yang paling awal, dia kata yang sempat disimpan dekat perpustakaan itu, dengan ambil Quran yang sekarang, dia kata tengok, cuba cari satu perbezaan kalau ada. Tak ada. Nah, itu bermakna Quran Allah pelihara dia, datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala, mukjizat Quran. Ya, baik. Sambung no. Tanzilun min hakimin Hamid. Kata Maulana Abu Hasan, kata Allah, Al-Quran itu diturunkan dari zat yang maha bijaksana dan maha terpuji. Rabbaka fakabbir. Rabbaka fakabbir, tu ayat Quran kan. Cuba tuan-tuan tengok. Rabbaka fakabbir ni dia boleh dieja ke depan dan ke belakang sama. Rabbaka fakabbir. Patah balik, Rabbaka fakabbir. Ada satu dua perkataan lagi yang macam tu, ayat yang Quran macam tu. Dia boleh dieja ke depan dan ke belakang, dia sama. Ya? Banyak lagi lah mukjizat Quran. Ya, kita tidak mencari itu sahaja, itu sampingan. Ya, mukjizat Quran ada pada hukum dia, pada wahyunya itu, pada kehebatannya itu. Nah, Quran itu ialah syifa. Quran itu adalah panduan. Quran yamshi 'alan nas. Bila kita sakit, bila kita resah, kita baca Quran, kita akan tenang. Nah, kita akan tenang. Baik. Jika Islam dan keasliannya ini sudah dicampuri dengan tambahan persoalan baru yang dibuat oleh tangan manusia, maka nilai keaslian agama ini dengan sendirinya akan lenyap dan tidak akan dapat dibedakan dengan agama lain yang banyak dipalsukan oleh manusia yang tidak bertanggungjawab. Dan tidak mungkin Islam akan dapat menjamin kebahagiaan manusia baik di dunia maupun sampai di akhirat kelak, dan tidak mungkin mampu untuk menundukkan akal manusia atau menariknya ke dalam agama ini. Nah, pokoknya Maulana Abu Hasan dia berkeras dalam bab ini. Dia kata keaslian itu perlu dijaga. Adapun seperti benda yang selalu saya ulang, perbezaan fiqh sedikit sebanyak itu tidaklah dianggap sebagai bid'ah. Itu perbezaan mazhab. Kadang-kadang hari ini bila mana kita tak faham maksud bid'ah, kemudian kita memperkecilkan konsep bid'ah, maka kita mula mudah untuk membid'ahkan orang lain. Saya ingat dua-dua kelompok kadang ada je hulu dalam kedua-dua kelompok. Satu kelompok dia mudah untuk membid'ahkan orang lain. Silap sikit dia nak kata bid'ah dan dia nak kata sesat. Satu kelompok lagi dia terlalu defensif. Apa pun ni boleh ni, apa pun ni tak apa ni boleh ni, nanti sat. Bukan, kita tak boleh terlalu nak serang orang dan tak boleh terlalu nak ni semuanya boleh masuk poket, boleh masuk guni boleh. Maka akhirnya dia akan jadi macam ni, macam Maulana Abu Hasan sebut. Sebab tu apa pun kita pulangkan kepada otoriti agama. Bukan kita yang nak menghukum, bukan kita yang nak bercakap, tuan-tuan. Ya. Tuan-tuan tengok kalau dalam mazhab itu, saya nak bagi tahu kita duduk kategori mana. Paling tinggi sekali kita kata apa? Mujtahid mustaqil. Mujtahid mutlak mustaqil, atas sekali. Dia mujtahid mutlak mustaqil ni, dia dah melepasi semua keperluan disiplin yang dia kena lepas. Macam tuan-tuan tengok Iman 2 tu, yang dia kena lawan seorang-seorang sifu tu. Ni lagu ni, satu-satu semua dia dah lepas dah. Daripada basic bahasa Arab ni bukan setakat haza, hazihi, fi'il madhi, mudhari', amal saja. Dia kena pi sampai tahap nahu saraf ni, kena kenal habis yang mana mahzuf, yang mana hazah mahzuf, kena tahu apa nama ni segala majzum apa semua kena tahu, apa alamat i'rab.
dan apa maknanya, kemudian kena tahu apa mana setiap satu fi'il itu, setiap satu wazan itu ada dia punya maksud dan sebab dia. Contoh fi'il rubai ada fa'ala yufa'ilu taf'ilan, fa'ala yufa'ilu mufa'alatan. Semua tu tuan-tuan, fi'il wazan itu dia bukan datang sebagai sekadar grammar, tetapi ada sebab. Contoh, saya bagi contoh baru ni, ada seorang tak mau sebut nama lah, tak boleh dalam kuliah, tapi dia mempersoalkan tentang hadis 40 yang akan dibacakan di sekolah-sekolah sebagai modul itu. Saya pun sebenarnya adalah hati ni ada juga benda yang saya nak cerita tentang hadis kitab itu. Saya dah tulis dah di media sosial saya, di page. Bila 30 like saya dah padam, saya takut anxiety. Sehingga saya nak cerita malam ni lah. Bila kita bercakap dia lebih mudah orang faham, betul tak? Bila tulis kadang-kadang orang takut dia salah faham. Saya antara menyokong dan tidak menyokong. Bila kita menyokong dan tak menyokong, bukan bererti saya ni PH ataupun anti hadis. Tapi kalau tanya saya secara peribadi, sebenarnya modul itu di SABK dah lama pakai dah. Kita pakai kitab Kabair Imam Zahabi. Dan kalau awak jujur betul-betul nak pi tackle betul-betul budak sekolah, kita ada kitab Ayyuhal Walad Al-Imam Al-Ghazali yang lebih fokus kepada budak-budak. Ya. Tanpa kita merendahkan kitab hadis 40. Kitab hadis 40 awak kita nak rendahkan. Kitab yang kitab hadis yang the best after Sahih Bukhari lah. Maksudnya best di sudut dia mukhtasar, dia ringkas dan dia melengkapi. Cuma bila dia berjumpa dengan beberapa hadis yang menjadi persoalan, itulah yang geng-geng non-Muslim dan liberal duk petikai tu. Maka itu yang kita kena jawab. Jadi saya ingat, kalau lebih sopan kalau kementerian dia buat dulu satu retah kerja dia, satu kaedah dia macam mana, nak diterapkan macam mana. Adakah jadi exam, adakah jadi modul usrah, bila berinteraksi dengan hadis-hadis macam ni, kita nak jawab macam mana. Jadi kita dah ada jawapan dah. Ya? Tapi kalau saya menyokong pun betul juga. Contohlah ada hadis yang Nabi kata apa? Inni umirtu an uqatilan nas tu. Aku disuruh untuk memerangi manusia sampai mereka berkata la ilaha illallah tu. Hadis tu banyak daripada bersoalkan sekarang di media sosial. Tuan-tuan, kalau saya nak jawab, kalau saya ni orang kementerian, saya nak jawab apa? Sebab itulah kami nak ajak hadis tu di sekolah. Sebab kalau kami tak ajak hadis tu di sekolah, hampa akan jumpa juga hadis tu di luar. Orang Melayu, orang Islam akan jumpa juga hadis tu di luar. Jadi dia akan faham cara dia baca sendiri. Dia tengok maksud, oh kena perangi manusia sampai mengucap, maka dia akan perang. Allah minta maaf. Maka dia akan perang. Kan? Sebab tu kami orang masuk kat sekolah agar bila cikgu ustaz-ustaz ajak ni perang ni, bukan makna perang nah. Waqatil ni dia wazan dia yang fa'ala mufa'alah tu. Bermaksud dia two parties, dua pihak. Dia bukan aqtulu, aku perangi kamu. Tu one way, aku pi serang attack you tu waqatil. Tapi dia yang tu aqtulu, ni uqatila ni dia mufa'alah. Dia qatala ataupun wazannya fa'ala, dia melibatkan dua pihak. Orang mula dulu, kita sambut. Orang bagi hujah, kita sambut hujah. Itu maksudnya perang uqatil. Maksudnya bukan memerangi di sudut aqtulu, angkat senjata pi serang dia, tapi menjawab hujah. Ataupun kalau dia serang kita boleh angkat senjata balik untuk defend ourselves. Itu maknanya uqatil. Maksudnya Nabi kata umirtu uqatila, aku disuruh untuk uqatil ni memerangi di sudut wazannya mufa'alah, iaitu dua pihak. Bukan Nabi kata ini umirtu aqtula lah kalau apa nama ni awamil nasib dia jadi mansub bi fathah, tapi maknanya aqtulu, bukan aqtulu, uqatila. Itu terlalu basic tu tuan-tuan. Kalau SABK tu, itu form 3 tu. Yang tu okey, kena clear yang tu semua tu, setiap wazan rubai, khumasi, sudasi, semua tu. Kemudian dia pi pula kepada isya, imla, kemudian dia pi kepada syarah, apa semua ni. Selesai yang tu semua, masuk hadis pula. Hadis bukan setakat kita nak hukum orang sahih, dhaif apa semua tu. Dia pi dalam lagi, dia pi perbincangan tentang riwayat. Nak pi perbincangan tentang riwayat, kena pula pada rijalul hadis, kena pi jarh wa ta'dil. Dalam lagi pula. Dia pi kepada illah hadis, nak kena hadis ni rosak macam mana, hadis ni elok macam mana, hadis ni saqim sakit macam mana, hadis ni sihat macam mana, hadis ni mahfuz macam mana, hadis ni masyhur tetapi tak sahih macam mana, hadis ni masyhur tetapi palsu macam mana. Kena pula. Lepas tu dia bincang pula tentang hadis yang semua kemah dah. Riwayat pun kemah. Para perawi hadis semua sahih, semua siqah belaka. Tengok matan ni macam pelik. Sebab tu Ibn Jauzi kata iza ra'aital hadis yubayyinul ma'qul yukhalliful manqul yukhallidul usul fa'lam annahu hadisul mawdu'. Oh, macam semangat malam ni tinggal sebulan. Mana hadis tu semua kemah dah. Tiba-tiba matan ni macam pelik sangat. Macam Nabi suruh berbaik-baik dengan ayam jantan. Ada, hadis tu semua ada.
Maka ulama bincang pula di sudut kritikan matan. Dia panggil apa nama ni, uqdul mutun ni maksud kritikan matan. Naqdul mutun, kritikan matan. Bincang pula matan. Semua tu tuan-tuan, para imam yang saya kata para mujtahid mutlak mustaqil yang 13 orang ni dah lalu dah semua tu. Jangan kata Imam Syafi'i tak pandai hadis. Jangan kata Imam Syafi'i tak faham hadis. Kata Imam Ahmad mazhab Ahmadi, Imam Ahmad kata apa nama ni, rahimallahu Syafi'i, Allah merahmati Syafi'i, laula Syafi'i la na'riftu fiqhul hadis. Kalau bukan kerana Syafi'i kami tak pandai fiqhul hadis. Siapa kata? Bukan saya kata, Imam Ahmad sendiri kata. Nah, bagaimana saya pernah cerita dah di surau ni, yang mana ada hadis yang terlalu jauh orang boleh faham, tapi Imam Syafi'i faham seperti mana kehendak yang Nabi nak. Contoh hadis yang saya selalu ulang, tak apa saya ulang lagi hadis yang ni Nabi kata amkinat tair fi makaniha fi aukariha, setengah riwayat sebut, tinggalkan burung dekat sarang dia. Bila tanya orang ni Ishaq bin Rahuya, Imam Ahmad, semua mereka akan jawab, yalah Nabi tak bagi kacau burung ni waktu malam. Memang Nabi sebut amkinat tair fi aukariha ataupun fi makaniha, tinggalkan burung dekat sarang dia ataupun dekat tempat dia. Dan tak salah juga, tak salah pemahaman itu. Tetapi Imam Syafi'i pemahaman dia menjangkaui benda tu, beyond than that. Satu hari bila Ishaq bin Rahuyah dengan Yahya bin Ma'in dengan Imam Ahmad pergi di Baghdad. Maksud di Baghdad ke? Nanti bukan di Baghdad. Saya ingat saya di Mekah masa tu. Imam Syafi'i dia main Baghdad, dia balik di Mekah, dia balik main Baghdad balik. 3 kali Imam Syafi'i berulang di Baghdad. Jadi kena tengok betul-betul satu-satu anekdot dia. Baik. Bila ditanyakan kepada Imam Syafi'i kata hadis tu bukan maksudnya begitu. Tapi hadis tu maksudnya Nabi tak bagi tilik nasib. Tu dia nampak. Zaman dulu orang jahiliah sebelum keluar rumah, nak pergi meminang orang ke apa, dia bakal lepas burung. Kalau burung tu pergi kanan, maka boleh pergi kerja ke, nak pergi meniaga ke, nak pergi meminang ke. Kalau burung tu terbang kiri, maka balik, tak jadi. Percaya kepada benda-benda sial. Maka Imam Syafi'i kata hadis tu betul-betul Nabi nak habaq kata apa? Nabi kata tinggalkan penilikan nasib. Jauh tak tuan-tuan? Jauh, dan kefahaman itu sangat jitu. Jadi fiqhul hadis tu Imam Syafi'i sangat power lah. Fiqhul hadis ni start pada zaman Imam Ramahun Muzi kurun keempat. Dia telah bukukan balik dalam Muhaddisul Fasil bainar rawi wal wa'i. Serta tu saya ambil dalam buku tu lah. Bagaimana depa ni boleh simpulkan, depa boleh ambil waqul fiqh daripada hadis. Siapa ada ilmu tu? Ramal Imam Ahmad pun ada, tapi Imam Syafi'i pakar. Tanpa saya merendahkan imam yang lain. Ada ustaz mana tak tahu mai pada bukan Malaysia, dia merendahkan Imam Abu Hanifah. Sedangkan Imam Hanifah tu pakar hadis. Pasal Imam Hanifah ni kedudukan dia tak jauh, dia ulama yang paling tua dalam kalangan 4 orang tu, dia paling dekat sekali. Meskipun dia bukan sahabi tetapi dia paling dekat sekali. Imam Hanifah meninggal 150 Hijrah. Jadi Imam Hanifah tak guna banyak hadis. Dia tak guna banyak hadis sebab dia pakar hadis. Itu ayat yang jawapan paling tepat. Bukan saya paling tepat, jawapan dia paling selamat. Sebab Imam Abu Hanifah duduk di mana? Di Kufah. Kufah ni tuan-tuan, maaf sebut, kawasan orang menipu. Kawasan orang menipu banyak. Imam Ahmad sebut, ramai imam-imam lain sebut, orang-orang banyak kawan-kawan kita ni bila pergi di Kufah, buat balik main hadis na'rifu wala na'rifu. Ada hadis yang kami tahu, ada hadis kami tak tahu. Yang buat balik tak mana halau orang pergi reka. Pasal orang Kufah ni kebanyakan mereka ni suka menipu. Depa dia lah yang scam Imam Sayyidina Husain, suruh pergi di Kufah. Kononnya nak angkat Sayyidina Husain, bila Sayyidina Husain sampai, depa tinggal. Bila Sayyidina Husain hantar Muslim bin Aqil, sepupu dia, pergi di Kufah, bila pergi siasat, dia orang Kufah tinggal. Bila mana Ubaidillah bin Ziyad, ingat tak saya kata panglima gubernur jahat tu kan? Gubernur jahat tu tangkap Muslim bin Aqil, bunuh. Mana orang Kufah pada masa tu? Depa hantar dekat 5,000 surat kepada Sayyidina Husain, suruh pergi mai Kufah. Bila Sayyidina Husain pergi, depa berlepas diri tak mau tolong. Jadi dalam area itu banyak perkembangan hadis palsu bila Imam Abu Hanifah berada di sana. Jadi kerana dia pakar hadis lah, dia berhati-hati. Dia berhati-hati dengan hadis. Bukan dia menolak hadis. Contoh tuan-tuan, kalau tuan-tuan pakar hadis, main kat tuan-tuan hadis ni macam-macam ni. Tuan-tuan, sebab tuan-tuan pandai dan tuan-tuan sort. Okey, aku yang ni kena hati-hati ni, aku tolak tepi dulu. Yang ni tak cukup syariat, aku tolak tepi. Imam Abu Hanifah begitu. Sebab tu kita tak boleh kata Imam Hanifah tak pakai hadis banyak, ni dia mazhab al-ra'yi. Dia kepakaran dia besar. Tuan-tuan, Imam Hanifah ni banyak dia punya sumbangan pemikiran dia yang kita berhutang dengan dia sampai hari ni. Sampai hari ni, terutamanya dalam bidang muamalat. Terutamanya dalam bidang muamalat. Baik. Okey. Jadi depa dah lepas semua tu. Dah pergi hadis, tafsir Quran, hadis apa semua sampai tahap mujtahid mutlak, mustaqil. Nombor 1.
Lepas tu tuan-tuan, ada ramai lagi Sufyan Tsauri dan sebagainya, tapi 4 tu yang kekal sampai hari ni. Level kedua kita panggil mujtahid mutlak muntasib, iaitu mujtahid mutlak juga, tetapi mereka ini masih lagi menisbahkan kaedah mereka dengan kaedah imam yang atas depa. Depa duduk bawah mazhab itu. Ya. Contohnya kalau dalam mazhab Abu Hanifah, dalam mazhab Hanafi adalah ada Imam Qadhi Abu Yusuf, ada Imam Muhammad bin Hasan Syaibani, qadi juga, tok guru Imam Syafi'i. Itu kategori mujtahid mutlak muntasib. Mujtahid mutlak dah, tetapi depa ni level nombor 2. Depa masih lagi muntasib, menisbahkan diri depa pada tok guru atas. Dan dalam mazhab Syafi'i ada Imam Humaidi antaranya, Imam Buwaiti, Imam Muzani, ni antara muntasib, mutlak muntasib dalam mazhab Syafi'i. Kemudian dia ada mujtahid mutlak muqayyad. Bawah lagi nombor 3. Dia level bawah sikit, tapi dia masih lagi bergantung kepada muntasib dan mustaqil. Dia masih lagi nisbahkan diri dia bawah mazhab, pemilik sahibul mazhab. Contohnya ataupun kita panggil ashabul wujuh. Dalam mazhab Syafi'i siapa? Antaranya pengarang Muhazzab Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi. Itu ashabul wujuh dalam mazhab Syafi'i. Dan dalam mazhab Ahmad, Imam Ahmad ada Qadhi Abu Ya'la, ni antara orang dia. Kemudian baru dia mai kepada mujtahid ataupun ashabut tarjih, ataupun mujtahid tarjih. Imam mujtahid dah, tapi mujtahid tarjih, iaitu yang rajih. Ada fatwa yang bertentangan. Kadang-kadang mazhab tu sendiri ada fatwa yang dua bertentangan, maka mereka inilah yang tarjih, yang pilih pendapat mana yang paling rajih. Contoh mazhab Syafi'i yang qaul qadim dan qaul jadid, ada bertentangan, ada dua qaul itu. Jadi imam yang datang ini yang kategori mujtahid tarjih ini, dia akan tarjihkan yang mana. Kita akan ikut. Siapa kategori itu dalam mazhab Syafi'i? Imam Nawawi, Imam Rifa'i. Sebab tu Imam Nawawi dia buat Majmu' Syarhu Muhazzab, kitab Majmu' Syarah kepada Muhazzab Imam Syirazi. Tu nampak tak? Flow mazhab ni dia berlangsung begitu. Habis daripada itu, turun bawah lagi disebut sebagai mujtahid fatwa, iaitu dia mujtahid tetapi dia bukan mujtahid tak, dia mujtahid untuk kategori, untuk hukum tu saja. Hari ni banyak yang macam tu. Dia pakar, tapi pakar dia untuk particular hukum tu saja. Nampak faham tak? Bidang kepakaran saya dalam yang ni saja. Bidang kepakaran saya dalam bidang yang ni saja. Contoh macam Imam Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi, kepakaran dia dalam bidang zakat. Tapi saya tak merendahkanlah kepakaran dia dalam bidang yang lain. Sebab saya nak beritahu, zakat tu dia memang power betul. Dr. Izhar Arif, banyak Dr. Ustaz Belakari suka troll dia, suka kata kat dia perli dia kan. Kepakaran dia dalam bidang babi kan, DNA babi ke apa benda tu. Saya pun ambil Ustaz Belakari yang kata. Tapi betul lah, dia punya kajian dia dalam bidang DNA babi kot, seingat saya. Jadi kepakaran dia betul di Malaysia ni. Adalah beberapa orang tokoh yang lain dalam bidang faraid, dan di Malaysia ni ada kalau kita ikut betul-betul. Maka itu kategori yang dia untuk that particular fatwa tu dia pakar. Tapi dekat Malaysia ni susah, bukan kat Malaysia ni, dekat dunia sekarang ni pun kita tak boleh nak bergantung kat seorang. Dia main majlis fatwa. Nampak? Jadi fatwa tu jadi majlis lah. Seorang boleh, tapi kita tak apa nak, tak ada kepakaran macam dulu. Walaupun dekat dunia ni masih ada macam babak yang sepanjang apa semua tu. Tapi yes, untuk lebih salim kita buat majlis fatwa, bersidang untuk khususkan satu-satu fatwa. Bawah pada tu lagi dia panggil muqallidin atau muqallidun, para yang taklid, para pengikut. Siapa? Kita. Berapa tingkat? Tiba-tiba hari ni kita nak buka, kita nak bagi hukum. Salah tuan-tuan. Dan ada hukum kadang-kadang benda tu memang ada dalam hadis sahih. Tetapi kita nak faham hadis itu macam mana. Macam saya kata tadi itulah tentang perkataan uqatil itu. Kemudian tentang contoh apa lagi? Ada hadis tentang Nabi jamak dalam keadaan tidak ada hujan, tidak ada darurat apa-apa. Memang hadis itu sahih. Kalau kita buka terjemahan, kita ambil, kita terus jamak di rumah. Salah hal macam tu. Kalau semua orang kita buka pintu tu tuan-tuan, apa jadi? Itu cerita dia. Apa jadi kalau semua orang kita kata semua orang ada akal, Islam ni milik semua. Betul kita mengakuinya benda tu. Orang ada hak untuk bertanya, saya sokong benda tu. Orang ada hak untuk bertanya dalil, saya minta maaf, saya sokong yang tu. Pasal kita ada hak. Cuma tengok tempat jugalah. Tetapi saya tak setuju bila kita kata setiap orang ada hak untuk baca dan buat. Tak boleh. Pasal dia lalu satu institusi yang panjang.
Kita bahasa Arab pun tak clear, tiba-tiba kita nak buka tarikh hadis, baca terus kita nak buat. Tapi saya secara peribadi, saya tak halang orang nak buka kitab hadis baca, bagus. Cuma bila kita berhadapan dengan satu-satu hadis yang kita rasa macam aku tak apa faham, bawa jumpa ustaz ataupun buka dalam internet ke, pergi jumpa tu, tanya. Clear? Yang tu saja. Tanpa kita kata, tuan-tuan jangan baca Sahih Bukhari nak, Sahih Bukhari tu berat. Bagi saya baca ya. Cuma jangan terus baca, yang ni terus tutup buat. Tuan-tuan. Habis semua pakat buat masing-masing habis. Saya duduk di satah yang macam tu. Mana saya tidak menutup pintu. Jangan baca Sahih Bukhari. Tak, baca. Cuma saya tutup pintu di sudut. Hang terus baca sendiri, terjemah sendiri, terus nak buat sendiri. Tak boleh. Tak boleh. Memang tak boleh. Pasal kita akan langgar semua whole jalan institusi itu. Kita tak faham seperti mana ulama faham. Macam saya kata tadi lah, hadis-hadis Imam Syafi'i, tafsir apa semua tu. Tuan-tuan. Dan banyak lagi contoh yang lain. 8.24 tak ada nak cerita perang salib ni. Jadi saya ingat bid'ah selesai Ada pun yang berlaku sekarang ni sikit-sikit fiqh ni, itu ada alasan dan hujah mereka. Nak bagi saya jawab tentang qunut pun panjang tuan-tuan. Saya boleh cerita tentang qunut, tentang Nabi SAW pada dia hayat akhir baginda akan qunut banyak. Bukan kata subuh, waktu-waktu lain juga berkunut. Cuma ada cerita tu sangat panjang lah. Kenapa ada perawi yang tentang kunut subuh tu saja Imam Syafi'i ambil yang dia, Imam lain tak ambil. Tapi tuan-tuan, wallahi setiap ulama yang berbeza itu, bila mereka dah sampai label ulama, mereka ada hujah sesama mereka. Saya pegang yang tu. Kalau lah mati esok pun, kalau Allah tanya mereka sama-sama level, mereka ada hujah. Saya bimbang kita ni. Saya sebut ini sensitif sikit. Apa nama ni, almarhum apa yang saya cerita baru ni di Kepala Batas, Syekh Abdul Fahim. Syekh Abdul Fahim kerah dalam menentang bid'ah. Dalam menentang orang yang suka membid'ahkan orang. Dia teguh dengan mazhab Syafi'i, dia teguh dengan akidah Asy'ariyah Maturidi. Dan saya ingat betul sebab zaman itu tak boleh nak berbeza dah. Kita perlu betul-betul bersatu. Okey, baik. Tapi dia agak Syekh Abdullah Fahim kerah juga dalam nak kritik ulama lama, Ibn Qayyim Al-Jauziyah, ulama lah. Disebut Ibn Qayyim Al-Khariji. Ibn Qayyim yang Khariji ni Khawarij lah. Okey. Kerah. Tetapi Syekh Abdul Fahim dia duduk pada makam kedudukan ulama yang dia ada hujah. Kenapa dia berani kata macam tu? Dia ada hujah dia. Kita yang tak ada ni, kita tak berani kata tanpa kita merendahkan dia, ataupun dia mungkin ada kesalahan, dia bukan Nabi. Jadi kullu ahadin yu'khazu bi kalamihi aw yutrak. Setiap manusia itu kalam dia itu boleh diambil dan ditolak, illa sahibul makam, melainkan tuan makam ini, iaitu Imam Malik sebut kat masa tu. Imam Malik tengah ceramah dekat makam Rasulullah SAW. Rasulullah saja. Yang lain semua ada kesilapan, ada kebetulan, itu saja. Jadi dalam perbezaan nak meletakkan fiqh itu, saya ingat perbezaan mereka, selagi ada qaul dalam 4-4 itu, kita hormati. Orang nak marah wirid lepas sembahyang, ada dalil. Kana Rasulullah SAW izan sarafa min salatihi istaghfara thalathan summa yaqul Allahumma anta salam wa minka salam ila al-akhir doa. Ibu Abu Hurairah riwayat, Nabi bila lepas bagi salam, Nabi akan baca istighfar 3 kali. Nabi akan baca Allahumma anta salam. Ada hadis. Allahumma ajirna minan nar, ada hadis. Nabi kata kalau kamu baca 7 kali lepas bagi salam, qabla an taqul minan nas, sebelum hang cakap dalam kalangan manusia, maka kalau hang mati pada malam tu, in mitta lailatika hadha, kalau hang mati pada malam lailatika tilka, kalau hang mati pada malam itu, maka hang akan dapat pengampunan daripada Allah, jiwar minan nar, selamat pada api neraka. Kalau hang baca lepas subuh 7 kali, lepas bagi salam, lepas bagi semayang, lepas semayang, maka jiwar minan nar kalau mati pada siang. Ada dalil. Maka ada ulama kita masukkan dalam set of wirid. Kemudian apa lagi? Ayatul Kursi. Ada Nabi kata man qara'a ayatul kursi duburin fi kulli salatin, barang siapa yang baca ayat kursi di hujung semayang atau selepas bagi salam. Duburin ni maknanya, dubur ni maknanya bukan pungkuk, dubur ni hujung di hujung solat. Jadi ulama terjemah hujung ni, adakah hujung ni pasal penghujung nak bangun solat dah, maka maksud selepas semayang. Maka siapa yang baca ayat kursi lepas semayang, setiap kali semayang, maka Allah akan jadikan dia setiap kali semayang, Allah akan jadikan kepada dia tidak ada lam yamna'hu bainahu wal jannah
illa an tamut. Tidak ada penghalang antara dia dan syurga. Melainkan dia mati. Maknanya hanya mati saja yang boleh menghalang dia dengan syurga. Kalau baca ayat kursi setiap kali sembahyang. Jadi kita baca. Kemudian doa. Nabi sebut kepada Muaz bin Jabal, ya Muaz, usika ya Muaz, la tad'anna dubura fi kulli salatin an taqul Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wahai Muaz, aku nak pesan kepada hang, sebelum hang bangun setiap kali sembahyang, aku nak wasiat kepada hang, lepas habis sembahyang jangan bangun lagi selagi hang tak baca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ada ulama ambil literal, dia ambil doa tu terus. Ada ulama dia ambil fleksibel sikit, dia kata doa, maka doalah apapun, maka doa lepas sembahyang. Okey. Kemudian dia buka luas lagi. Ada kelompok yang kata kami tak halang wirid, cuma kami tak bagi wirid ramai-ramai. Jadi dia pun tak halang. Okey. Cuma dia pun tak bagi ramai-ramai. Adapun kita pula kita kata kita nak ramai-ramai. Sebab apa? Orang yang tak bagi ramai-ramai dia berkata bagi dalil sebab Nabi tak buat ramai-ramai. Nabi cuma buat ramai-ramai saja itu pasal Nabi nak ajar. Bila sahabat-sahabat pakat tahu dah wirid-wirid ni, maka lepas pada tu Nabi tak buat ramai-ramai dah. Masing-masing pakat buat. Lepas bagi salam pakat buat. Habis tu kenapa buat ramai-ramai serentak ni? Sebab kita ambil pengajaran itu yang Nabi nak ajak, li ta'allumi, nak ajak. Maka adakah jemaah kita ni setiap hari jemaah yang sama? Tak kan? Betul tak? Akan main orang baru, kadang orang musafir, kadang penduduk taman baru, kadang yang salah banyak tadi orang baru. Maka li ta'allumi, kita nak ajak. Maka proses pengajaran tu berlangsung selalu. Maka kau ni ada hujah dia macam ni. Kau ni juga tak mau buat ramai-ramai, ada hujah dia macam tu. Harmoni. Jangan duk marah aku, jangan duk serang aku. Ni zaman kita nak kena bersatu ni tuan. Tengok tak? Saya salah. Maksudnya yang kecil-kecil macam tu tak payahlah nak panjang-panjang besar-besar sampai nak tikam aku, kecuali lah dia buat benda-benda yang memang mengundang dosa dan salah, memang kita lawan lah. Selagi mana dia duduk dalam ruang lingkup ada hujah. Ada hujah. Baik. Sambung. Lepas geram tuan-tuan pasal sebulan rehat di rumah. Tuan-tuan okey tak tuan-tuan? Macam marah malam ni kat saya. Sirih lah ni. Kan nak cerita benda lain, cerita isu semasa sikit. Isu semasa apa? Saya nak cerita isu semasa yang tu lah, yang pasal hadis 40 tu. Pengingkaran dan pembelaan agama dalam kalangan kaum muslimin, 833. Banyak sikit tuan-tuan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ni yang Maulana ulah ni, saya ingat saya dah ulah tadi dah ni. Lebih kurang aja. Tentang politik tu tuan-tuan, saya selit tuan-tuan jangan ambil serius pula. Saya selit tu tak ada apa. Saya undi calon, saya tak undi parti. Biar saya ada parti yang saya sokong lah, tapi saya pilihan raya saya ikut calon. Sebab bila saya kata saya ikut calon, maka parti itulah kena buat kerja, cari calon yang bagus. Kalau parti tu hantar calon sambil lewa ya, maka dia tak buat kerja, maka dia layak dihukum bila kita tak undi calon dia. Kalau saya pegang macam tu dengan dunia sekarang ni. Cuma bagi sudut pandang orang politik, dia tak setuju lah. Dia tersusah lah parti nak survive kalau semua orang pilih calon. Sebab tu parti kena kerja keras. Kalau tidak tu akan jadi macam dulu, tak songkok saja pun menang. Kita tak mau jadi macam tu lah ni. Kena kerja keras. Parti kena turun ke akar umbi, cari calon yang betul-betul yang orang rakyat suka. Tu kerja dia. Sambung Nana. Tak boleh cerita politik kat surau ni. Tak apa, ni isu semasa. Saya tak declare kan saya suka mana-mana kan. Saya cerita saya suka Anwar Ibrahim tu, Anwar Ibrahim dulu, Anwar Ibrahim Habib mu. Saya tak declare. Baik. Untungnya agama Islam ini sentiasa terpelihara dari segala macam usaha pemalsuan dan perubahan. Walaupun banyak manusia yang tidak bertanggungjawab berusaha untuk memalsukan keaslian agama ini, namun ajaran Islam itu sendiri masih sentiasa dapat mempertahankan keasliannya. Ini saya ingat segera macam ni lah tuan-tuan. Dia ingat sama yang ni. Dia nak kata Islam ni Allah Ta'ala buat, macam mana pun apa cuba nak tambah benda-benda baru dalam akidah, dalam agama ni, pasti akan kantoi. Ajaran sesat berapa banyak kita jumpa. Hang buatlah lagu mana pun, sihat lah macam-macam jenis ajaran kan, akan jumpa, akan dipatahkan dia. Akhirnya ajaran itu akan berkubur macam tu saja. Terlalu banyak ajaran sesat dalam agama, dia muncul, dia raih pengaruh, dia duduk pada kedudukan yang tinggi, tapi Allah takdirkan orang jumpa dan dia akan dipatahkan dan dia akan hilang macam tu saja. Dan kadang-kala tuan-tuan, ajaran itu boleh jadi dia orang tak jumpa ataupun penguasaan belum ada kepada dia, tetapi
Dia tak tahan lama, akhirnya dia jatuh dan dia akan hilang sendiri. Itu ialah sunnatullah untuk kebatilan. Kebatilan tidak akan bertahan lama, wallahi. Hak akan bertahan lama. Sebab tu saya tak setuju kalau setengah orang mengatakan akidah yang difahami oleh sebahagian besar umat Islam sekarang kononnya akidah yang batil. Contohnya orang mengatakan akidah Asy'ariyah itu batil kerana apa? Falsafah lah, masuk unsur-unsur macam-macam. Kalau dia bukan akidah yang jitu, dia tidak akan bertahan lama, tuan-tuan. Dia tidak akan bertahan lama. Jadi itu kaedahnya. Jadi begitu kaedahnya. Saya itu simple saja, Pak. Baik. Maka banyak ajaran-ajaran sesat yang dia tak boleh tahan lama pun, akhirnya dia akan collapse sendiri. Kalau bukan kena enforcement of law pun, dia sendiri akan dipatahkan kerana dia tidak ada hujah. Selalu saya sebutkan, kita menghormati Syekh Ahmad Didat, Syekh almarhum. Kita menghormati Dr. Zakir Naik. Tetapi sebenarnya, tuan-tuan, dia pun memang pandai sungguh. Tetapi sebenarnya kemenangan mereka itu bukan kerana mereka sangat. Mereka lah bakat, tapi yang paling betul kerana mereka memiliki hujah. Mereka mewakili Islam yang ada hujah yang banyak. Sebab tu mereka boleh memenangi siri-siri debat. Kalau orang sehebat mereka mewakili agama lain yang tidak ada hujah, maka mereka juga akan kalah. Jadi hujah Islam itu lebih besar. Baik. Saya itu kita nak selesaikan terus. Sebab zaman sekarang ni memang banyak pemahaman baru, sistem kefahaman baru. Lalu ni orang buat macam-macam kepercayaan kan. Niat apa, pegang Quran, niat aku nak bercakap dengan Allah. Buka Quran, ayat pertama kita jumpa, itulah Allah sedang bercakap dengan kamu. Sudah. Bid'ah tu. Yang tu saya kata bid'ah tu. Tu banyak lagi ruang bid'ah yang lain yang boleh diserang bersama-sama. Daripada kita nak tumpu yang kecil-kecil yang telah selesai ribuan tahun ni. Yang setakat cerita tentang kunut, cerita tentang bagi wirid, itu dah selesai banyak ribu tahun dah. Ni yang baru-baru ni. Kadang-kadang kita banyak bertelingkah untuk benda-benda yang lama. Kita suka buka question mark untuk benda yang dah hantar titik. Sedangkan benda yang baru, perenggan baru ni tuan, sekarang banyak. Kita duk main, tuan-tuan lah saya tak main TikTok kan. Tuan-tuan tengok budak-budak lah ni, tuan-tuan, macam-macam pemahaman baru tentang ketuhanan yang dia faham sendiri. Dia bukan kata sesat ke falsafah ke, yang ni jadi apa punya akar pun tak tahu daripada mana ni. Tentang nak meletakkan kefahaman dia tentang Tuhan. Aku ni macam mana pun tak apa, Tuhan ada lah dia faham cara dia ni. Sebab root kita ni tak terbina daripada awal. Itu saya ingat macam tu lah. Kita tak bina, base kita sangat kuat. Nabi SAW, hadis yang Nabi ajak kat budak-budak, Abdullah bin Abbas masa tu dia budak lagi. Nabi kata apa? Ya ghulam, ihfazillah yahfazuka. Wahai anak kecil, ingat hang jaga Allah, Allah jaga hang. Hadis tu panjang kan. Kalau seluruh dunia nak mudaratkan hang, tak boleh kalau Allah tak izin. Tentang akidah. Tapak paling kecil sekarang ni, tuan-tuan, paling basic anak-anak kita, akidah. Yang tu. Dan saya perasan bila kita buat anak kecil, kita perasan bila anak-anak kita peringkat umur kecil, kita bagi akidah, dia akan pegang akidah tu sungguh-sungguh, tuan-tuan. Dia tak lagu susah kita ajak orang tua. Ajak budak-budak akidah ni, dia akan pegang sungguh-sungguh. Anak saya kecil 5 tahun, 6 tahun. Saya cerita pasal Allah. Sampai sikit-sikitnya dia sebut. Saya dah pati, bukan kata anak saya tidak. Saya tak boleh bagi contoh orang lain, saya tak tahu kan. Malam tu satu hari, tuan-tuan, saya duk masak di dapur. Anak saya duduk sorang-sorang di bilik. Saya duduk apa dia duduk sorang-sorang lama sangat kan. Saya pun bindap dia. Tuan-tuan dia duduk doa sorang-sorang dia. Bukan nak pujian doa, minta maaf, minta melindung pada benda-benda macam tu. Cuma saya bagi contoh. Dia kata, ya Allah, bagilah bapa sihat. Bagilah bapa cepat hilang angin. Dia faham anxiety saya ni angin lah. Nak bawa Rayyan Pizu. Saya menitik mata, tuan-tuan, tahu budak ni. Maknanya kita kecil-kecil kita dah abang dia macam tu, minta ke Allah, Allah bagi, minta ke Allah, Allah bagi kan. Jadi bila dia tengok kita duk rumah termenung, berangin badan-badan ni, tak boleh bawa dia mana kan, dia doa. Dia minta ke siapa? Dia minta ke Allah. Faham cara dia lah. Tanya saya, Allah dekat syurga, Allah bagi aiskrim tak? Saya kata bagi. Makan aiskrim sakit tak? Kecil manis tak? Tanya saya. Dia kata dok di syurga tak sakit. Dia kata betul nak masuk syurga kena mati dulu tak? Saya kata kena mati dulu baru masuk syurga. Dah nak mati lah. Dia kata tu. Kita dengar masalah lain. Tapi budak-budak ni bila umur kecil lagu tu, kita bagi akidah ni, dia akan pegang sungguh-sungguh. Cuma kita dengan lapis dia lah kan. Bila dia pukul adik, kita tak jangan pukul adik, Allah tak bagi pukul adik. Kita jangan nak keluar dalil Allah taqrabu zina kat dia tak faham lah kan. Apa pun. Jadi
Akidah tu jelas, dia main sekolah mana menengah pun dia akan jelas. Sekarang ni akidah tak mantap tuan-tuan, minta maaf sebut. Pendidikan akidah kita tak kuat lah ni di sekolah rendah. Kita duk kalau nak ligan hak lain ni, dia main PBD, dia main TP, dia main macam-macam ni, pening kepala ni tuan-tuan ni, dia main pusing balik UPSR nak main dah pula. Dia bukan isu tentang UPSR ataupun bukan UPSR, dia isu tentang kamu nak meletakkan UPSR tu standardnya mana. Boleh lah Jess, isu semasa sikit kan. Kamu nak meletakkan UPSR tu standard yang mana? Kamu buat UPSR tu macam peperiksaan yang sangat besar, yang sampai budak-budak darjah 2 pun kena tuition dah. Jadi bila mak pak jadi stres, cikgu jadi stres, budak jadi stres, beg sangat berat. Maka akhirnya dia fikir, oh UPSR ni tak betul. Dia pun pergi masuk ke UPSR. Bila masuk UPSR tak ada penilaian pula. Dia buat TP. TP ni tak boleh sebab Malaysia ni satu kelas 40 orang. Nak TP apa? Cikgu tak ada tengok. Cikgu yang sama ajak kelas sebelah 40 orang lagi. Nah, maka dia kok mana pun kena standardized examination juga di Malaysia ni sebab kelas kita ramai. Cuma kita nak menguruskan UPSR tu macam mana? Tuan-tuan percayalah, silibus kita sangat berat. Silibus kita memang berat. Percayalah. Sebab tu orang buat master, orang suka pergi luar negara kan, lebih ringan. Dan itu yang kita kena uruskan. Bukan kita nak pergi mansuh terus, cari ada terus mansuh, ada terus. Budak-budak ni berapa kali dah kena eksperimen ni. Zaman mak ayah kita dulu tuan-tuan, tak lulus tingkatan 3, tak lulus tingkatan 4. Ya tak? Sekarang mungkin susah lah nak buat macam tu. Saya cerita, wallahi tuan-tuan, cerita betul. Saya tak pernah mereka pun, yang kuliah nak reka. Wah, ini cerita betul. Saya sebut nama sekolah tak boleh sebut, jadi malu pula. Tapi saya internship, saya praktikal dekat sekolah tu dulu, di tengah-tengah Kuala Lumpur. Kita praktikal, muda, bujang, handsome, rambut pun panjang penuh masa tu. Lah ni Rafizi dah lah ni. Dulu rambut penuh lagi. Saya pergi sekolah tuan-tuan, ada budak 5-6 orang. Mudah-mudahan dia tengok video ni nanti. Pergi balik. Waktu orang sekolah ni tak masuk kelas. Kita praktikal masa tu. Kita sekolah baru semangat lagi kan, tak masuk kerja lagi. Semangat ni macam jadi lagu Amir Khan lah kan. Jadi semangat tolong orang. Saya susah hati pasal apa budak ni pergi balik. Ramai kat 10 orang 11 orang. Saya jumpa dengan penyelia petang pada masa tu. Saya tanya pasal apa cikgu budak ni tak kena marah pun. Jumpa cikgu disiplin rotan dia pun lari balik. Pusing pula, ronda pula. Penyelia petang kata ke saya, cikgu budak-budak ni tak boleh baca. Dia pun SMK biasa tuan-tuan. Saya mengajar SMK biasa di Kuala Lumpur. Saya sebut nama tuan-tuan tahu. Dia pilih Setiawangsa lah. Baik. Dia pun tak boleh baca cikgu. Saya kata tak boleh buat apa kan? Nak buat lagu mana? Tak dan. Hak silbah ada pun tak ligan. Tak dan. Budak-budak ada lagi tak. Tuan-tuan, Kuala Lumpur lagi lah. Sekolah 2 sesi. Lagi penuh budak-budak. Nak ligan 12 orang ni. Tak dan. Nak hantar pergi sekolah ni. Sekolah mana nak ambil? Pondok boleh ambil. Tapi esok orang marah pondok pula. Macam-macam orang kata kan. Dia macam mana? Mereka ni terbuang di tengah-tengah Kuala Lumpur. Saya yang ambil. Oh, politik. Saya ambil. Tak apa cikgu main kat saya. Saya pun praktikal. Saya ambil 12 orang ni, saya ajak ambil. Bila tuan-tuan, bila kita dia tak boleh baca, bukan bermaksud dia tak kenal huruf, dia kenal. Ni pengalaman peribadi. Saya suruh eja nama, boleh eja nama. Suruh eja batu, boleh. Buku, boleh. Saya, boleh. Tapi bila suruh eja syarikat, tak boleh. Mesyuarat, tak boleh piah. Jadi saya ajak satu. Alhamdulillah, tak ada lah dia sampai dia boleh baca, tapi dia boleh juga baca. Last saya habis praktikal sekolah tu, dia hadiah kat saya Quran. Sampai sekarang saya simpan. Depan Quran tu ada muka surat kosong tu, dia pakai tulis ucapan dia. Saya rasa sangat terharu. Budak-budak tu sampai sekarang besar dah lah. Saya tak tahu lah dia jadi apa dah sekarang. Lost contact dah. Tapi nama saya masih ingat seorang-seorang. Dia pun tak boleh baca. Sebab apa? Sebab di tempat saya duduk tu, Setiawangsa tu, dia ada golongan elit tu, tuan-tuan tahu. Situ tamat-tamat orang kaya. Dan di tengah itu juga ada miskin bandar, yang anak-anak dia pun tak sempat nak pergi tuition Little Khalif ke apa 3-4 tahun tu. Maka dia pun terlepas. Tuan-tuan bayangkan di Kuala Lumpur, anak-anak umur 5 tahun, 6 tahun, 4 tahun pun dah power cakap BI, tak ada masalah. Dia masuk darjah 1, dia nak heran kan setakat buku bacalah sayang tu. Bila ada 80% orang yang macam tu, yang 20% miskin bandar ni tertinggal. Dia masuk darjah 1. Alamak, memang dah tinggal dia jauh dah. Cikgu pula kalau duk fokus yang ni, tak ada ligan hak pandai, waris tekan, PPD tekan. Cikgu pun tak ada cara, kena ligan hak pandai. Hak yang tak pandai, jadi macam kes tadi tu. Di kampung kita tak nampak, tapi di bandar tuan-tuan, Allah. Kadang-kadang penggubal ni dia buat silibus, dia fikir untuk orang yang boleh jawab. Dia fikir untuk Putrajaya, dia fikir untuk Kuala Lumpur, dia fikir untuk Damansara, dia tak fikir di Sarawak tu. Buat sistem kadang-kadang kita rasa macam, ya Allah, apa ni buat kerja ni? Buat saya sebut ni jadi salah. Biar salah pun tak apalah. Buat sistem kerajaan IDMI baru. Buat rantes dekat sekolah di Putrajaya. Lepas tu okey, semua boleh pakai. Okey, cantik. Kita
Aplikasikan dekat semua sekolah seluruh Malaysia. Hang teh dekat Putrajaya ya. Hang nak pergi dekat sekolah dekat Pahang, dekat Hulu Kedah. Tu sistem tu yang rosak sekarang tuan. Ya, hang tukarlah menteri macam mana pun, tapi bila sistem tu hampa tak kontrol, hampa tak ubah, tak boleh. Dia bukan salah PMR, bukan salah UBSI, bukan salah TP. Nah. Tu lah, daripada bid'ah sampai masuk periksa. Jauh tuan, jauh. Baik, sambung lagi lah. Saya suka surau ni sebab saya ada ruang untuk berkongsi isu semasa. Bagi yang kawan-kawan yang baru bawa kamera malam ni terkejut kan. Ustaz nak cerita apa ni Ustaz? Dekat surau ni kami memang macam tu. Kami akan cerita sikit silibus, lepas tu kami akan masuk isu-isu semasa saja. Sini semua profesional sini. Baik. Lepas tu kat sini tuan-tuan dia masuk kepada bab nasib baik dunia Islam pada abad ke-6 Hijrah. Itu. Nasib yang baik lah kot. Nasib baik tu bukan nasib baik kita faham ni. Nasib yang baik lah kot. Tapi sebenarnya tuan-tuan, pada abad ke-6 Hijrah kita berlaku fasa yang lompang sebenarnya. Abad ke-6 Hijrah ni ulama pun tak apa ramai. Ada ulama yang besar ada. Imam Al-Ghazali kurun ke-6 Hijrah lah. Tapi kalau kita nak berlaku adil, Imam Ghazali lebih lama hidup dekat kurun ke-5 Hijrah. Sebab kurun ke-5, sebab Imam Ghazali dinisbahkan sebagai ulama kurun ke-6 sebab dia meninggal pada kurun ke-6. Tapi dia meninggal 505 Hijrah, bermaksud dia 5 tahun saja dekat dalam kurun ke-6. Jadi dia lebih lama dalam kurun ke-5 sebenarnya. Jadi sebab tu memang kurun ke-6 kita agak sedikit lompang. Kalau kita buka dalam tradisi ilmu hadis pun memang ada sedikit lompang. Yang saya buat, tuan-tuan ada tak yang saya buat? Ni mungkin sebahagian tuan-tuan ada. Yang saya buat ni. Ini saya buat sendiri tuan-tuan. Saya buka satu-satu kitab, cari susu sendiri yo. Saya tak ambil di Google, tak ambil di internet, sendiri. Tuan tengok perkembangan ulama. Ni saya ambil short ikut alur hadis saja. Mai kurun ke-6, nampak tak betul? Kosong. Bukan bermaksud ulama lain tak ada, tapi yang nak sampai status yang sampai semua orang kenal tu tak ada. Imam Ghazali memang maksud, tapi saya short ikut ulama hadis kan. Tuan nampak? Dan bagaimana dia berkembang. Daripada Hijaz, dia pergi di Iraq, dia pergi di Syam. Pada kurun ke-10 dia dah penuh di Mesir. Hijaz tak ada tu Iraq tak ada tu Masa-masa ni pada ahli politik. Mesir pula duk jadi tampungan ilmu di dunia Islam. Lepas tu Mesir pun habis, dia pergi di India. Lepas tu India pun habis, dia pergi di Melayu, di Nusantara. Dia mai ulama-ulama kurun ke-11, Fatimah binti Maimun, ulama keturunan Nabi. Kerabat Raja Kedah, ulama besar perempuan. Nanti saya nak tulis tentang ulama-ulama perempuan Melayu. Saya duk jumpa dah sikit-sikit, tapi tak banyak lagi. Syekh Abdullah Qumairi, Kedah. Syekh apa nama ni, yang untuk guru yang apa nama ni, Jumaidil Kubra tu. Yang apa nama ni, Wali Songo tu. Dia turun sampailah Syekh Nuruddin Ar-Raniri, Syekh Rauf Al-Fansari, pengarang awal kitab terjemahan hadis di alam Melayu, Syekh Arsyad Al-Banjari, Syekh Khatib Minangkabawi, Syekh Wan Ahmad Al-Fatani, Syekh Muhammad bin Zain Al-Fatani, Syekh Idris Al-Marabawi, semua ni lah. Syekh Wan Ali Kutan, apa nama ni, Syekh Samad Al-Palimbangi, apa nama ni, semua tu lah, banyak. Dia berlangsung begitu 850. Isyak ke apa tuan? Boleh sikit gini Dana? Boleh gini? Boleh. Baik. Dalam yang ni tuan-tuan, dia cerita pasal perang salib. Saya buka dia jadi lagi panjang, tapi saya nak kena buka juga lah sikit. Tak buka tak elok pula. Kat sini dia cerita pada kurun ke-6 Hijrah, di masa dunia Islam telah terbahagi dalam beberapa kerajaan kecil yang saling bermusuhan satu dengan yang lain. Allah memberikan pertolongan kepada kaum muslimin yang telah bercerai-berai. Allah memberikan pertolongannya kepada kaum muslimin yang telah bercerai-berai, yang sudah tidak berdaya lagi menghadapi serbuan tentera salib yang datang dari Eropah. Ini yang saya kata tu. Pada kurun ke-6 Hijrah ataupun kurun ke-12 Masihi, dia berlaku, dia sebut sebagai saya guna sekali lagi perkataan ini, Wong Kenderung ni istilah Jerman. Tetapi memang dirujuk istilah itu pun kalau kita baca dalam makalah manapun, iaitu satu keadaan di mana golongan-golongan asli dekat Eropah ni depa keluar bertebaran.
Kaum Viking, Vandal, Vigor, Anglo-Saxon, Frank, Norman, depa keluar mengembara Eropah sebab depa dah bosan dengan golongan elit dan golongan bandar yang duk kontrol, yang tak ada apa-apa pun, yang cuma bawa tidak lain melainkan kegelapan semata-mata, dark ages. Jadi depa ni keluar mengamuk, keluar merintah, keluar cari makan. Maka golongan Frank sampai ke Baitul Maqdis, golongan Port Norman sampai ke Sicily. Tu yang saya kata King Roger sampai tu. Cuma masa tu depa masih lagi tak bersatu. Eropah masih lagi tak bersatu, tuan-tuan. Between them, sesama dia, among them, depa masih lagi bergaduh. Port Anglo, Port Saxon ni depa masih lagi bertengkar dengan Port Frank dan Port Norman, yang akhirnya Norman menang dapat England masa tu. Yang King Roger punya anak tu balik, dia main jadi King Henry semua tu, yang buat common law tu cerita yang sangat panjang lah. Tapi saya nak beritahu, bukan depa ni tersusun sangat pun. Depa pun bergaduh sama-sama depa. Cuma Allah buat bila mana golongan yang diberikan bandar ni tak berfungsi sebagai khalifah, maka Allah hantar orang hutan mai keluar. Sebab tu siapa yang mengajak keangkuhan Baghdad? Mongol yang keluar atas Badan Manahala, tuan-tuan. Sebab tu Hulagu Khan bila dia ajak Muqtasim, dia sebut apa? Kenapa hang simpan harta banyak? Dia kata apa? Qadar Allah, ni takdir Allah. Maka dia digulung khalifah dalam kapet kan. Dia kata ni pun takdir Allah juga. Dia perli balik. Allah akan hantar golongan-golongan begitu untuk ajak dan malukan kita. Baru kita tahu yang kita dah sangka kita dikemas sangat, akhirnya kita tak ke mana pun. Allah akan hantar. Kita jangan berbangga dengan akidah yang ada pada kita. Islam kita lah paling suci sekali. Jangan. Sila-sila esok Allah boleh buat. Tak orang Jepun lagi ramai Islam yang mai ajak kita pula. Lah ni tuan-tuan, berapa ramai orang Melayu Islam yang lagi pandai agama Islam berbanding orang Arab. Orang Arab tak boleh Hanafi benda ni, tuan-tuan. Tuan-tuan kena rajin-rajin buka YouTube, tengok social eksperimen mereka kan. Mereka sama-sama orang Arab tanya rukun Islam pun tak tahu, arkanul Islam tak tahu. Kita cakap orang Arab ni alimnya, kenapa pandai cakap Arab? Dia pandai cakap bahasa dia. Tapi mereka tak akan mengaku yang kita pandai pada mereka agama. Saya tahu saya di UAE lama, ramai orang Arab. Bukan orang Arab, belajar agama pun ajak belajar meskom, belajar macam-macam kan. Mereka cukup tak mengaku orang Melayu pandai agama pada mereka. Pasal bagi mereka, kok mana pun kami lagi pandai. Dok, tuan-tuan. Mereka ketinggalan jauh berbanding kita. Ustaz Azhar pernah cerita kan, masa dia semayang orang Arab mana tegur dia tau. Dan bagi balik orang Arab tu kan, bagi hujah, sengat orang Arab tu. Dah jadi dah. Berapa ramai ni ulama-ulama hadis India, berapa ramai yang pandai pada orang Arab lagi. Jadi kita pun jangan sangka kita pandai sangat ni. Esok Allah boleh buat ni. Golongan-golongan yang kita rendahkan, mungkin sebahagian orang yang duduk di kawasan-kawasan macam contoh Jepun macam tu kan. Mereka belajar Islam, mereka kaji lebih, mereka lagi pandai pada kita. Esok mereka belajar hadis, mereka belajar kat Jepun. Nak tahu? Saya ingat Dr. Umar sebut kat kami dalam kelas. Belajar bahasa Inggeris pandai-pandai. Sebab sekarang ni nak pandai hadis, kena pandai bahasa Inggeris. Mula saya tak faham. Sebab saya ingat bahasa Arab lah. Betul, bahasa Arab penting lah, wajib lah. Rupanya tuan-tuan, bila saya start menulis tesis, banyak artikel yang skopus yang level universiti yang kita yang boleh buat reference ni tentang hadis, banyak dalam bahasa orang putih. Memang dia kaji sungguh-sungguh punya. Macam tu. Dan tuan nampak tak bagaimana bahasa ilmu telah berubah. Dia tak kita anak-anak muda kita yang pakai bahasa-bahasa singkatan ni lagi merapua tu. Baik. Kat mana tadi? Okey, sambung inilah nah. Okey, jadi pada kurun ke-6 itu orang Eropah keluar, ataupun kurun ke-12 Masihi. Dia keluar. Kurun ke-11 lah lebih tepat. Sebab daripada keluar 1099, kurun ke-11. Tapi kurun ke-11, kurun ke-12. Kita ini kurun ke-6. Saya cerita dah King Roger dah sampai ke Sicily. Jumpa dengan Al-Idrisi masa tu. Masa tu kita dah bergaduh sama-sama kita. Baik. Perebutan tahta. Baik. Berebut tanah. Kemudian Frank dah masuk Baitul Maqdis. Frank dah jumpa dengan, masa tu muncul pertahanan awal kita ialah Ali Marsalan, Bani Saljuk, Nizam Al-Muluk. Ni antara pertahanan awal kita. Lepas tu golongan ni dah tak ada, dia main lepas-lepas pada tu habis lah. Pada era-era awal itu kita kena. Jadi perang salib pertama kita kena. Dia nak pergi perang salib cerita ni. Jadi pada perang salib pertama kita kena. Pada perang salib kedua kita menang. Jadi pada era pertama itu tuan-tuan, kita ada krisis akidah sebenarnya. Bukan krisis akidah yang kita faham dalam istilah-istilah yang kita sebut ni, bukan. Krisis keyakinan kepada Tuhan. Krisis dia bermain sifir di dalam meletakkan institusi ketuhanan.
Ketika itu bila mana orang bukan Islam tanya orang Islam, apakah bukti kebenaran Islam? Maka orang Islam akan jawab, tengoklah Islam, kami tak pernah kalah perang. Kes ini dah pernah berlaku tuan-tuan, sebelumnya lagi, iaitu pada 205, sorry, bukan. Betul lah, pada era itu. Ya. Pada era itu dia berlaku di Baghdad dan juga di Perang Salib di Baitul Maqdis. Krisis yang sama. Bila orang bukan Islam tanya, apa bukti Islam ini betul? Apa hujah kamu? Kita hujah kami apa? Tengoklah perang, kami mana pernah kalah. Since Khalid Al-Walid kami tak pernah kalah. Kami menang. Itu membuktikan kami ini agama yang betul. Adakah hujah itu salah? Tak salah, tapi tak kuat. Tak, dia bagi saya itu macam mengelak, macam buah muda. Tak kerja tapi nak duit. Macam tu lah. Sebab Allah boleh buat satu ketika kalau kita menang bermaksud kita itu betul. Kalau kita kalah macam mana? Adakah pada masa itu kita telah jadi salah? Adakah pada masa itu Islam telah jadi salah? Itu sifir yang mereka guna pada masa itu. Mereka tak mau fikir apa bukti Islam betul. Kita dah buka Quran, buka hadis, kita debate tengok. Tak ada. Apa bukti Islam betul? Tengok perang kami menang kot. Pasal apa parti tu kalah? Pasal apa parti tu sesat? Parti tu sesat. Tengok kemah dia pilihan raya tu kan Allah hantar ribut. Terkalih bendera kemah parti tu. Jangan kata macam tu. Esok Allah hantar hujan yang sama mengalih bendera parti kita. Kita nak kata apa? Jangan main hujah itu. Dulu kita kata kat PAS suka main hujah tu. Lalu ni tengok orang PH pun main hujah tu. Lepas tu kan ada bendera PAS juga terbalik tu kan. Orang PH kata tengok Allah tak redha PAS di Kelantan. Tak payah main hujah tu. Orang PH tak payah main, orang PAS tak payah main. Orang DAP tak pernah main pun tengok. Rasa korang DAP malah ni. Dan maksudnya tak payah main hujah itu. Jangan main hujah agama begitu. Kerana dia akan backfire kat kita balik. Main hujah akademik. Jangan main hujah yang macam mana saya nak kata hujah, saya istilahkan diri saya kata hujah forex. Saya kata macam tu sebab hujah yang senang. Kerja tak mau, duit mau. Saya kata hujah forex. Saya hujah mudah. Kadang kita nak miracle. Tengok tuan-tuan Nabi Saleh bila tanya kaum dia, apa nak bukti apa yang aku ni Nabi? Hang tiba keluar unta, dia kata. Kan nak unta? Orang keluar unta pada bukit. Pasal apa? Pasal dia nak tengok benda yang miracle. Lepas tu kata pula, lepas unta tu keluar, kami nak unta tu beranak depan kami. Beranak, nak. Allah bagi dah, Allah bagi. Akhirnya dia beriman tak? Tak juga. Pasal dia nak tengok benda yang miracle. Woi tu guru tu dia alim tu. Mana? Duduk di belah-belah selatan Thailand tu. Dia boleh baca hati hang. Dah nak tahu yang tu dulu. Dia tak kira tu guru tu boleh baca kitab ke tak? Tak. Tu boleh baca hati hang ke tak? Yang tu yang ukuran dia. Ustaz tu ingat apa? Dia cakap betul yo. Kenapa? Dia kata hang ni jenis bangun lambat, jenis payah bangun. Siapa yang jenis senang bangun? Semua orang payah bangun tidur. Betul tak? Cuma dia makin awal atau makin lambat, tapi payah ada bangun, payah. Kita betulnya ustaz tu dia boleh baca hati yo. Itu bukan ukuran dia. Kalau ada itu bonus. Sebab tu tuan-tuan, orang Yahudi kenapa dia advance? Saya tak suka orang Yahudi, tapi kenapa dia advance? Sebab dia pentingkan hujah. Bila mana perwakilan Arab jumpa orang Yahudi, tanya orang Yahudi, wahai orang Yahudi ni, bagaimana kami nak berhujah dengan Muhammad SAW, kami nak berhujah ke Muhammad, nak tanya tentang kebenaran Islam. Orang Yahudi kata kat dia, kata apa? Tengok Muhammad boleh jalan atas awan tak? Tak. Suruh Muhammad minta unta keluar pada bukit. Tak. Orang Yahudi kata apa? Tanya ada 3 soalan. Tanya dia tentang roh, tanya tentang Ashabul Kahfi kan, tanya dia. Maksud persoalan yang boleh diukur. Yang tu yang kita tak ada. Baik. Okey, saya ke-9 lah, saya boleh berhenti. Cuma saya nak bagi cliffhanger kat tuan-tuan. Maka krisis ini berlaku pada kurun ke-4 dan kurun ke-5 sebab masa tu kita memang kukuh. Sebab tuan-tuan, kurun ke-3 kita berada pada tahap kemuncak, establishment of mazhab, establishment of apa nama ni segala istilah hadis, fiqhul hadis, dan kemasukan ilmu karya-karya luar, falsafah, sains, teknologi, semua kemuncak dia level kurun ketiga ni dan kurun keempat. Dan itu jugalah penamat kepada zaman salafus soleh kan. Maka lepas pada tu kita jadi terkejut. Saya nak tutup dengan yang ini tuan-tuan. Kata Allah, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu minan nas, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Allah tidak akan menghapuskan ilmu sekaligus daripada dada-dada manusia. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Melainkan Allah akan menghapuskan ilmu dengan mematikan ulama.
hatta iza lam yutrak alima, sampai tidak ada orang alim, ittakhadhanna syuru'usan juhala, maka manusia pada ketika itu akan ikut orang-orang alim yang bodoh ni, yang tidak ada ilmu mengaku pandai. Fasu'ilu, bila mana mereka disoal, fa'aftau bi ghairil ilm, mereka akan jawab tanpa ilmu, fadallu wa adall, mereka itu sesat dan akan menyesatkan orang lain. Tuan-tuan, maka pada kurun keempat, kurun kelima, golongan Islam masih hanyut, ya. Dalam wilayah Islam ada Hasyashi duk mengamuk, daripada luar Frank Mai, ya. Dan tuan-tuan, ini cliffhanger tuan-tuan, saya minta seminit ya. Cerdik mereka tuan-tuan, sebelum mereka hantar tim yang paling kuat Frank Mai, mereka hantar tim yang bodoh dulu, tuan-tuan tahu tak? Mai, ha? Tim yang petani-petani, bukanlah tim, saya minta maaf saya tarik balik bodoh, bukan tim bodoh, tim yang orang tua-tua pencin, yang tak larat dah kan. Apa nama, mereka ni mai dulu serang, mai serang dengan pakaian The Dark Knight. Bila lawan, bila main serang, Islam dengan mudah boleh patahkan mereka ni. Sangat mudah. Jadi orang Islam sangka, oh ni saja ke tentera Eropah yang main jauh-jauh ni, tahu ni ya, sekali tampaknya itu lah. Maka bila main gerombolan yang betul tu, mereka underestimate, mereka pandang rendah. Itu yang kena teruk dalam perang salib pertama tu. Nah, apa yang mereka kena? Bagaimana kita jawab balik perang salib kedua, itu semua bulan depan. Bulan depan insya-Allah saya janji kita nak fokus lebih kepada perang salib. Ya, tuan-tuan tolonglah, saya minta tuan-tuan doakan saya lah. Yang tengok video ni, yang rajin bangun tahajud malam-malam, doa. Tahajud tuan-tuan, tahajud ni macam kita bullseye panah. 40 malam insya-Allah. Doa lah, doa banyak-banyak. Bukan kat saya, kat tuan-tuan, kat semua lah. Kita doa agar kita semua taat dan sihat dan kuat. Jangan hilang kebergantungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa fadhal mursalin wal malaikatil muqarrabin wahdina fi hidayatil arifin bi rahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.